Assalamualaikum, salam Malaysia Madani Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita-berita utama hari ini. Perinciannya dalam segmen esensi. 318,750 pekebun kecil getah akan menerima bantuan musim tengkujuh BMT tahun ini dengan bayaran RM800 seorang. Jumlah itu melibatkan 232,427 pekebun kecil getah berdaftar dengan RISDA, manakala 86,323 pekebun kecil getah lagi di bawah Lembaga Industri Getah Sabah. Permohonan bantuan berkenaan dibuka bermula semalam sehingga 15 September depan. Aliran masuk bersih pelaburan langsung asing FDI di Malaysia meningkat kepada RM74.6 bilion pada tahun 2022 daripada RM50.4 bilion tahun sebelumnya. Pelaburan di luar negara DIA pula mencatat RM58.6 bilion berbanding RM19.4 bilion pada tahun 2021. Pada akhir 2022, kedudukan FDI mencatatkan nilai yang lebih tinggi iaitu RM879.1 bilion. Prestasi FDI dan DIA yang menggalakkan itu menunjukkan keadaan ekonomi dalam negara yang memberansangkan. Nilai jualan bazar Ramadan dan Aidilfitri tahun ini meningkat 5.9% kepada RM2.5 bilion berbanding RM2.4 bilion yang direkodkan tahun lepas. Statistik dikeluarkan Jabatan Perangkaan di USM maklumkan dari segi prestasi mengikut negeri, Selangor, Johor dan Kuala Lumpur menyumbang 50% kepada nilai keseluruhan. Selangor mencatatkan nilai jualan tertinggi iaitu RM564.2 juta, diikuti Johor RM411 juta dan Kuala Lumpur RM284.2 juta. Pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET disasarkan menjadi pilihan utama pelajar lepasan SPM yang ingin melanjutkan pengajian. Timbalan Menteri Sumber Manusia berkata ia selaras dengan hasrat sekurang-kurangnya 55% pelajar lepasan SPM melanjutkan pengajian dalam program TVET menjelang tahun 2025. Ia sekaligus dapat melahirkan 35% tenaga kerja berkemahiran tinggi menjelang 2030. Saranan 15 syur penambahbaikan yang dikemukakan melalui laporan Pemerdagangan Manusia 2023 oleh Jabatan Negara Amerika Syarikat perlu dipenuhi Malaysia. Menteri Dalam Negeri berkata tujuannya bagi mengukuhkan kedudukan negara. Malaysia kini berjaya disenarai pada tahap 2 pemerhatian. Penambahbaikan itu boleh dilaksanakan Malaysia bagi tujuan penilaian tahun berikutnya. Peningkatan kedudukan ini akan memberi kesan positif ekonomi negara. Dua pelajar asrama sekolah menengah meninggal dunia akibat keracunan metanol. Kedua-duanya dirawat di Hospital Queen Elizabeth HQE. Sebelum ini, seramai 27 pelajar asrama sekolah menengah di PITAS disahkan keracunan metanol. Daripada jumlah itu, 25 pelajar telah dibenarkan keluar dari hospital. Keputusan sampel proksi telah disahkan mengandungi 89% kandungan metanol oleh Jabatan Kimia Malaysia pada 12 Jun. Dua lelaki dipercayai pengedar dadah menjadikan sebuah inap desa di Sungai Jagung, Sungai Petani sebagai transit untuk membawa syabu. Kegiatan mereka terbongkar selepas serbuan dibuat pada Rabu lalu. Ketua Polis Kedah berkata hasil pemeriksaan, pihaknya menemui 18 bungkusan plastik teh Cina berwarna hijau berisi bahan disyaki dadah jenis syabu 18.6 kilogram. Kedua-dua suspek berusia 34 dan 35 tahun turut positif dadah. 38 pemberi pinjaman wang tak berlesen atau ALONG ditahan di Pulau Pinang dan kawasan utara. Ketua Polis Pulau Pinang berkata 4 daripadanya merupakan wanita. Operasi diadakan susulan penerimaan sepucuk surat berbaut ugutan dan ancaman kepada beliau ekoran ketegasan dalam isu berkenaan. Seorang lelaki berpura-pura memilih rantai tangan emas untuk dihadiahkan kepada ibu sebelum melarikannya dari sebuah kedai emas di Baling, Kedah. Suspek berusia 21 tahun yang bekerja sebagai kelindan lori berjaya ditangkap beberapa jam selepas itu. Gelang emas bernilai lebih RM7,800 dan dua lagi barang kes
telah ditemukan semula. Kes disiasat mengikut Seksyen 380 Kanun Keseksaan kerana curi dalam bangunan. Geng baby yang bermahajalela menyamun dan merompak warga emas berjaya ditumpaskan. Tangkapan itu dibuat dalam operasi bersepadu. 6 anggota geng baby termasuk seorang wanita berjaya diberkas. Mereka ditangkap di beberapa lokasi berbeza di Kuching, Padawan dan Samarahan. Dengan tangkapan itu, 13 kes jenayah berjaya diselesaikan. Rakaman CCTV kemalangan melibatkan seorang penunggang motosikal berkuasa tinggi di lebuh raya bertingkat Sungai Besi Ulu Kelang SUKE pada Rabu telah diteliti dan dihantar ke makmal forensik untuk dianalisis. Ketua Polis Daerah Ampang Jaya berkata setakat ini tiada tangkapan dilakukan pihaknya berhubung kes itu. Saksi kejadian turut diminta untuk tampil menyalurkan maklumat. Seorang lelaki yang dihukum penjara 7 hari kerana mengugut dan menunjal kepala seorang wanita baru-baru ini dihukum penjara 9 hari lagi hari ini. Keputusan dibuat selepas tertuduh Muhammad Zaim Faiz Tarmizi, 29 tahun mengaku salah terhadap 2 pertuduhan menampar 2 pelayan restoran. Juga denda RM1,000 bagi setiap pertuduhan atau penjara 9 hari jika gagal membayar denda. Mahkamah bagaimanapun memerintahkan hukuman penjara dijalankan serentak bermula tarikh tangkapan. Mahkamah Korona memutuskan keputusan terbuka berhubung inkuest menentukan punca kematian pegawai kadet TLDM Jesus Haimanikam pada masa yang sama turut memutuskan punca kematian 19 Mei 2018 adalah disebabkan edema pulmonari. Di luar mahkamah, bapa mangsa bersama keluarga akan memfailkan permohonan untuk menyimak semula keputusan di Mahkamah Tinggi. 2 blok rumah pekerja di Simpang Pauh Jalan Pan Borneo di Betong, Sarawak musnah dalam kebakaran lewat petang semalam. Pihak bomba menerima panggilan kecemasan pada pukul 6 petang. Pasukan dari Balai Bomba dan Penyelamat Betong dikerah ke lokasi kebakaran. Rumah struktur tidak kekal itu didapati telah musnah sepenuhnya. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan dan punca kebakaran masih disiasat. Hanya 22 syarikat agensi pelancongan berjaya mendapat lesen pengelola jemaah haji PJH musim ini. Ia selepas masing-masing melepasi kriteria ditetapkan tabung haji. Pengarah operasi pengelola jemaah haji berkata, semua syarikat yang layak selepas memperoleh lebih 80 markah selain maklum balas jemaah pada musim haji sebelum ini. Pasukannya turut memantau daripada sudut perkhidmatan lain seperti sajian makanan, pengurusan pergerakan dan penginapan jemaah. Salam Baitullah kembali bersiaran pada musim haji tahun ini bermula esok pada pukul 9 malam. Bersiaran secara langsung di TV1, Berita RTM, saluran My TV 123 dan platform RTM Klik. Program 15 episod itu bertemakan penyucian jiwa ke muncak ibadah. Salam Baitullah edisi kali ini turut dipancarkan secara langsung di platform YouTube dan TikTok pada pukul 8.20 malam setiap hari. Jumlah kes COVID-19 menurun 15.7% pada minggu epidemiologi ke-23 iaitu tempoh 4 Jun hingga 10 Jun. Ia merekodkan 3,814 kes berbanding 4,523 kes yang dilaporkan pada minggu sebelumnya. Menteri Kesihatan berkata kadar kemasukan pesakit COVID-19 termasuk pesakit yang disyaki dijangkiti ke fasiliti kesihatan awam menurun kepada 3.8 bagi setiap 100,000 penduduk. Peratus pengisian katil ICU pula menurun sebanyak 3%. Air terjun Gunung Ledang yang telah ditutup sejak setahun lalu bagi kerja-kerja naik taraf akan dibuka semula kepada umum bulan depan. Menteri Besar Johor berkata ia berita baik buat penggemar khazanah alam sekitar, apatah lagi dengan penganjuran Karnival Gunung Ledang. Kerajaan negeri optimis untuk memastikan Gunung Ledang di daerah itu akan sentiasa dikunjungi selain turut mempergiat promosinya. Program Bazar Rakyat Agro Johor BRAJ menyasarkan 115 lokasi jualan sehingga April tahun depan. Menerusi pelaksanaan bazar berkenaan, ia memberikan pilihan kepada rakyat
dengan penawaran harga berpatutan untuk komoditi terpilih. 1.5 juta ringgit diperuntukkan untuk pelaksanaannya. Sejak Februari lalu sehingga semalam, BRAJ mencatat nilai jualan 2.49 juta ringgit dengan manfaat lebih 31,000 penduduk setempat. Majlis Bandaraya Ipoh bercadang untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap sebuah syarikat kontraktor jalan. Ia berikutan terdapat jalan yang rosak di sekitar Bandaraya Ipoh. Datuk Bandar Ipoh berkata notis sudah diberikan dan masih menunggu jawapan dari syarikat berkenaan. Syarikat tersebut sedang menjalankan projek menaik taraf pembentungan di beberapa jalan di sekitar Bandaraya Ipoh. Projek itu dijangka siap pertengahan tahun ini. Program Wakil Pelanggan yang diluluskan oleh Puspakom PAR diperkenalkan bagi menjamin urusan perniagaan yang lebih telus, profesional dan saksama. Program akan mengatasi masalah manipulasi, caj perkhidmatan tinggi dan pemberian maklumat palsu oleh orang tengah kepada pelanggan. Melalui sistem tersebut, saringan latar belakang orang tengah akan dijalankan dengan kerjasama pihak berkuasa. 20 atlet Negeri Sembilan menerima insentif daripada kerajaan negeri atas pencapaian memenangi pingat dalam Tamasya Sukan C ke-32 di Kemboja baru-baru ini. Mereka masing-masing menerima habuan antara RM1,500 hingga RM5,000 berdasarkan pingat yang dimenangi. Insentif merupakan tanda penghargaan dan sokongan kerajaan negeri terhadap atlet kelahiran negeri tersebut. Pelaburan langsung domestik DDI kekal penting walaupun tumpuan diberi kepada pelaburan langsung asing FDI. Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri berkata DDI juga memainkan peranan yang sama penting kepada pertumbuhan KDNK negara. MIDA telah luluskan sejumlah 9,976 projek milik Malaysia dengan pelaburan bernilai RM408 bilion. Ini mewujudkan hampir 490,000 peluang pekerjaan. Ekonomi Malaysia dilihat kekal sihat dan akan meneruskan momentum positif. Penganalisis ekonomi Profesor Emeritus Dr. Barjoya Bardai berkata, ini berikutan prestasi ekonomi negara pada suku pertama antara yang terbaik di Asia dengan mencatat pertumbuhan sebanyak 5.6%. Pada masa sama, keputusan yang diambil Amerika Syarikat dalam menaikkan had siling hutang dan mengekalkan OPR juga dilihat terus memberi kesan positif kepada negara. Impak diinflasi diunjur lebih ketara. Di pasaran sedang pesat membangun berbanding ekonomi maju. Ini terutamanya dalam persekitaran lemah harga makanan dan tenaga serta pengukuhan mata wang berbanding dolar Amerika. Negara-negara Asia Pasifik secara amnya mencatat paras inflasi lebih rendah dan ia dijangka berterusan sepanjang 2024. Kadar inflasi negara kekal terkawal selepas mencecah 4.7% pada Ogos 2022. Pada masa sama, agihan subsidi turut membendung inflasi daripada impak kejutan harga komoditi global. Jualan kenderaan di Malaysia meningkat kepada 61,795 unit Mei lalu berbanding 50,663 unit bulan sama tahun lalu. Daripada jumlah itu, 55,135 merupakan kenderaan penumpang, manakala 6,660 kenderaan komersial. Jualan kukuh oleh kedua-dua pengeluar kereta nasional menyumbang banyak kepada jumlah keseluruhan industri TIV yang lebih tinggi pada Mei 2023. Jualan pada Jun 2023 dijangka menyamai tahap jualan yang dicatat pada Mei 2023. Korea Selatan dijangka menjadi antara negara tertua di dunia pada tahun 2070 berdasarkan kepantasan kadar penuaan populasinya. Kadar rakyat Korea Selatan berumur 75 tahun ke atas dengan jumlah penduduk negara itu adalah sebanyak 7.7% pada tahun 2023. Angka ini dijangkakan meningkat kepada 16% pada 2037 dan 30.7% pada tahun 2070. Angka untuk Korea Selatan pada 2070 dianggarkan antara yang tertinggi dalam kalangan anggota Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan OECD.
Sekurang-kurangnya 15 maut selepas sebuah bas dan truk bertembung di Kanada. 10 mangsa pula mengalami kecederaan. Nahas wilayah Manitoba itu melibatkan sebuah bas membawa 25 penumpang yang majoritinya warga emas. Tragedi itu juga dianggap sebagai paling dahsyat dalam sejarah kemalangan jalan raya di Kanada. 9 individu ditahan susulan kejadian kapal pendatang yang karam di perairan Greece sehingga mengorbankan 78 orang. Suspek telah diiringi dari ibu pejabat pegawai pantai di Bandar Kalamata, tempat mangsa yang terselamat dikumpulkan. Terdapat 104 mangsa terselamat, 400 hingga 750 orang dikuatiri menaiki bot yang berlepas dari pelabuhan Tobruk, Libya. Kapal berkenaan terbalik dan karam kira-kira 80 km dari bandar pantai selatan Greece, Pylos. Saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Menyusul selepas ini berita perdana bersama Faris Izzad dan Farhatul Asyati Osman untuk paparan lebih komprehensif. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Tekad perpaduan penuhi harapan.